Okey. Kita baca doa dulu Kita baca doa pembuka surah pembuka kita, Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Kita sambung subtopik last dalam bab 3 kelestarian alam bertajuk pemeliharaan dan pemulihan, iaitu subtopik 3.3 pecahan dia. Jadi cikgu nak tanya, masing-masing tera bahasa Melayu ni, apa beza pemeliharaan dan pemuliharaan? Pemeliharaan tindakan. Sekejap. Kenapa slow Sekejap slow. You on mic. Ya. Apa dia tadi? Pemeliharaan tindakan. Pemeliharaan tindakan. Okey. Kalau pemuliharaan? Cara penggunaan. Cara penggunaan. Betul ke? Awak ada baca ke atau main agak-agak ni? Siapa tadi yang jawab tadi? Awak baca kat mana? Siapa yang jawab tadi? Naura. Okey, awak baca kat mana? Maksud tu? Google. Google. Okey, pemeliharaan. Kan? Pemeliharaan ni maksudnya contohlah awak bela kucing kan? Kita pelihara. Maksud tu benda tu kucing tu masih sihat. Jadi kita pelihara, kita bagi makan kan? Kalau pemeliharaan ni, okey, tak nampak color. Pemulih. Awak tengok ada perkataan berasal daripada perkataan bahasa Melayunya pulih. Maksudnya pulih tu mestilah benda yang asalnya rosak atau terjejas kan? Alright. Kalau pelihara tu maksudnya kita nak jaga dia daripada rosak, daripada terjadi sesuatu yang tak diingin. Kalau pemeliharaan maksudnya benda yang rosak, terjejas, kita nak pulihkan dia dan kita pelihara. Dua gabungan antara pulih, gabungan antara pemulihan dan juga pelihara. Ada dua kat situ kata kerja. Okey. Boleh faham So maksudnya awak akan nampaklah cerita bab 3.3 ni, subtopik 3.3 ni berkenaan dengan apa. Okey, jadi pada akhir kelas pada hari ini, objektif pembelajaran ni maksudnya apa yang awak perlu dapat. So nanti cek diri sendiri, aku faham tak objektif ni, iaitu yang pertama, membahasakan peranan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, sekarang zaman media sosial ni mungkin jarang awak tengok berita kan. PBB. Okey, yang awak tahu sekarang PKP dah jadi lagu rap pula kan. So PBB adalah singkatan bagi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, maksudnya satu dunia. Jadi kita nak lihat peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam menangani, maksudnya dia nak handle isu alam sekitar pada peringkat global. Global bermaksud dunia secara antarabangsa lah, secara global. Global maksudnya worldwide. Okey, seluruh dunia. Okey, dan yang kedua, awak sepatutnya faham dan dapat menyenaraikan contoh yang boleh dijalankan bagi teknologi emisi negatif. Okey, so agak baru emisi negatif. Emisi apa benda tu emisi negatif? Okey, kita teruskan. Ini adalah graf menunjukkan pembebasan gas karbon dioksida.
ke atmosfera kita. Okay, awak tengok daripada sini mungkin dalam buku teks ada. Dalam buku teks tahun tak nampak kat sini. Okay, dalam buku teks 105. Okay, bermula daripada 2006 sampailah 2019. Graf ini dalam buku teks dia tunjukkan sampai 2019 saja. Okay, sebab datanya lama so ini ada lagi masuk. Forecast ni maksudnya ramalan. Forecast maksudnya ramalan. Okay, jadi apa awak nampak kat situ? Apa awak nampak melalui graf ini? Seorang jawab. Graf dia peningkatan. Peningkatan. Apa peningkatan apa? Peningkatan gas karbon dioksida. Peningkatan pembebasan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni baik tak untuk kita? Kalau banyak sangat, tidak. Kalau dalam tumbuhan perlukan karbon dioksida. Tetapi kalau terlebih sangat, dia memberikan kesan seperti pemanasan global, kesan rumah hijau. Okay. Jadi ini adalah masalah utama dunia sekarang. Kenaikan pembebasan gas karbon dioksida. Ini dalam tan. Tan. Bilion tan. 1 tan bersamaan dengan berapa juta? Ibu dah lupa. Matematik. Siapa pakar matematik? 1 tan berapa juta? Alamak, berapa lupa. Okey, nanti kita semak balik. Tiba-tiba lupa. 1 tan berapa juta? Maksudnya banyak. Sangat banyak. Okey. So, itu masalah utama. Semakin hari semakin banyak sebab dunia semakin canggih, semakin banyak kenderaan, semakin banyak kilang-kilang. Okay. So kesan utamanya pemanasan global. Apa maksud pemanasan global? Seluruh dunia merasa panas. Bukan kita di kampung Datuk Abu Bakar Baginda, Bangi, Putrajaya saja yang rasa panas. Seluruh dunia. Okay, jadi sebagaimana cikgu cakap awal-awal tadi, objektif kita nak tahu peranan satu pertubuhan ini. Apa nama pertubuhan tadi? Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, seandainya awak lupa nama penuh dalam menjawab soalan tanya, apakah pertubuhan yang bertanggungjawab menangani isu alam sekitar pada peringkat global? Global maksudnya dunia, bukan peringkat Malaysia. Jadi, awak lupa nama penuh dia. Okey, insya-Allah cukup kalau awak nyatakan huruf ringkas saja PBB. Tetapi mesti huruf besar. So tak boleh awak letak PBB. Salah. Ataupun suka hati dia. Sekejap besar, sekejap kecil. Salah. Mesti semua huruf besar. Seandainya awak lupa nama penuh dia. Macam nama penuh ni lah kan. Ada nama macam-macam ni kan. Ada nama siapa ni? Senarai nama. Contoh ada nama Arisha kan. Mungkin cikgu lupa nama penuh. Tapi cikgu boleh panggil Syah ke kan. Kawan-kawan panggil Syah ke macam tu lah. Jadi sekurang-kurangnya awak boleh ingat nama ringkas dia. Huruf besar. Okay, jelas So apakah PBB itu? PBB adalah sebuah badan antarabangsa. Ingat, antarabangsa. Sebab tu tadi global. Dunia. Yang dibentuk untuk mendapat kerjasama antara negara-negara di seluruh dunia. So, ibu pejabatnya di New York, Amerika Syarikat. So, itu dia. Dewan Majlis Keselamatan PBB di New York. Maksudnya, setiap kali nak bahaskan isu-isu yang penting sedunia, mereka akan bersidang. Siapa mereka? Pemimpin-pemimpin seluruh negara, seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Jadi Malaysia kita biasanya Perdana Menteri lah pergi.
Okay, membincangkan tentang isu-isu. So ini adalah logo dia. Mungkin dia keluarkan logo. Apakah logo yang apakah badan yang punya logo seperti ini? Contohlah kalau soalan objektif kan. So ingatlah PBB. Dalam bahasa Inggeris United Nation. Awak juga boleh gunakan PBB dalam bahasa Inggeris UN. United Nation. U besar, N besar. Jadi apakah peranan PBB dalam menangani isu alam sekitar peringkat global? Okey, jadi yang pertama dia perlu mereka pemimpin dunia ini perlu untuk menangani isu berkaitan dengan perubahan iklim global. Kalau awak ingat, mungkin sekarang awak tak tengok benda ni yang berlaku di TV kan, syarat ada satu satu scene dalam Avengers yang masa bapa siapa yang harimau tu, Black Panther kan, kena bom tu lebih kurang macam tu dia tengah bermeeting. Dia meeting untuk menangani isu berkaitan dengan perubahan iklim global. Dalam Avengers tu Black Panther tu mewakili negara dia lah, Wakanda. Macam tu lah lebih kurang. Cikgu cerita ni sebab awak lebih dekat dengan Avengers berbanding dengan berita TV kan. Okay. So itu mencari penyelesaian yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka berbincang untuk melarang penggunaan CFC. Siapa tahu CFC ni apa? Kita dah kerap jumpa CFC. Daripada apa? Daripada bahan apa? Jawab. Kelas. Ada 22 orang ni, takkan seorang pun tak boleh jawab. CFC. Pernah dengar ke tak pernah dengar CFC? Itu pun tak ada jawapan. Pernah dengar ke tak ada dengar? Tak pernah dengar? Tak pernah. Pernah? Lia jawab tadi. Kat mana? Tak pernah? Tak pernah? Okey, tak pernah. Okey, CFC itu contoh dalam spray cat. Okey, dalam peti air pendingin hawa, aircon. Pendingin dia hawa. Liquid kan? Apa dia? Dia macam liquid kan? Liquid Bukan. dalam aircon tu. Dia bukan liquid. Aerosol cikgu. Aerosol pun cat aerosol tu semua dia ada macam gas. Nama penuh dia chlorofluorokarbon. Okey, tak apa. Mungkin cikgu sebab ni silibus baru, cikgu lupa dalam bab apa ataupun memang awak belum terdedah lagi dengan perkataan CFC. Jadi tapi ingat dalam pencemaran udara ada kan? Ada. CFC. Yang aircon tu kalau bocor dia menyebabkan pencemaran udara. Dia ada saluran bocor. Tak tahulah, tak apalah. Okey, macam ni. CFC ni, awak ingat macam ni je. CFC ni bukan dia menyebabkan pencemaran udara. CFC ni, dia ada kesan terhadap lapisan ozon. Ada kesan terhadap lapisan ozon. Kalau cikgu cerita nanti, awak akan agak pening sebab dia agak complicated. Senang cerita, kita ada lapisan ozon. Apa fungsi lapisan ozon di bumi? Okay, bumi kita ada lapisan ozon di atmosfera. Dia nak menghalang sinar UV masuk terlalu banyak. Okay? Itu lapisan ozon. Dengan kehadiran CFC yang banyak, lapisan ozon ni akan menipis. Cerita ringkas. Tak cerita yang detail-detail. So awak kena ingat CFC kesan dia terhadap ozon. Ozon akan jadi nipis. Ingat macam tu dulu nanti kalau ada ni cikgu akan share video untuk CFC dan ozon lah. So ingat CFC kesan dia terhadap lapisan ozon. Itu. Ingat yang simple dulu. Dan sebagaimana cikgu cakap tadi, kalau awak lupa perkataan yang panjang, chlorofluorokarbon macam PBB tu juga, awak just ingat CFC. CFC semua huruf besar. Okay. So
Ini cikgu akan share kemudian videonya dalam grup kelas. Dan melarang penggunaan bahan kimia toksik. Okey, yang berbahaya lah. Tak semua bahan kimia toksik. Okey, awak jangan ingat bahan kimia aja berbahaya. Sebab yang awak makan hari-hari tu semuanya bahan kimia. Okey, macam nasi tu bahan kimia sebenarnya. Tapi ada yang toksik, ada yang bukan. Menjamin bekalan air minum bersih yang mencukupi. Ini antara isu alam sekitar peringkat antarabangsa, peringkat global. Jadi at least awak boleh ingat dua. Satu, perubahan iklim global ataupun pemanasan global, lapisan ozon sebab penggunaan CFC, penggunaan bahan toksik, menjamin bekalan air minum bersih yang mencukupi. Ini adalah isu sejagat. Okey. Okey, ada kartun rupanya. So ini gambar kartun tengah panas sebab panas. Ini lapisan ozon menipis. Okey, ini adalah contoh beberapa persidangan, mesyuarat lah kalau kita bahasa mudah kita, mesyuarat. Persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama negara-negara seluruh dunia. Yang pertama, pada tahun 1992. Dah ada belum? Masih belum ada lagi Cikgu masa ni darjah 2. Okey, persidangan Rio. Rio di Brazil kan? Rio de Janeiro, Brazil. Okey, menangani isu alam sekitar. Jadi at least awak boleh ingat peristiwa 1992 di mana Rio Janeiro, tujuan isu alam sekitar secara global. Okey, yang kedua, 5 tahun berikutnya protokol Kyoto. Kyoto kat mana? Siapa tahu? Nama tu awak boleh agak dekat mana? Adakah Wakanda? Jepun. Okey, walaupun tak pernah sampai Jepun, biasa tahu kan. Okey, jadi di Kyoto, protokol Kyoto, ingat nama Yang pertama 92 tadi persidangan Rio. Okey, ada yang penuh kat situ, uncet macam mana nak sebut tu Okey, yang bahasa ringkasnya uncet. Okey, Rio Conference atau United Nations Conference on Environment and Development, isu alam sekitar. Yang kedua, protokol Kyoto, maksudnya kena tahu nama. Okey, so tujuan untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Siapakah gas rumah hijau? Karbon dioksida. Dan seterusnya, contoh seterusnya yang agak baru 2016 di Paris, perjanjian Paris. Ada 3 negara, 3 bandar di negara yang menjadi pusat perjanjian ini, persidangan ini, Brazil, Jepun dan juga Perancis. Okey, Perancis, perjanjian Paris. Okey, untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5. Jadi 1997 dan juga 2016 dia berceritakan tentang CO2 kan. Betapa seriusnya isu CO2. Okey. Alright, itu peranan PBB dan juga contoh-contoh dia dalam buku teks awak ada muka surat 108 isu-isu tu semua jadi boleh bacalah. Okey, seterusnya kita masuk kepada mana tadi teknologi emisi negatif. Okey, subtopik pembelajaran objektif yang kedua yang awak perlu tahu hari ini, teknologi emisi negatif. Okey, so apakah maksud teknologi yang agak panjang namanya ini? Dia adalah satu teknologi yang nak singkirkan kandungan karbon dioksida. Sebab masalah utama kita tadi, seperti mana awak tengok graf tadi kan, graf tadi CO2 semakin meningkat di bumi. Okey, jadi dengan teknologi moden kita jumpa satu kaedah
dipanggil teknologi emisi negatif yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Okay? So, emisi adalah menyingkirkan. Dia sebenarnya membebaskan. Emisi ni bahasa Inggeris, emission. Okay, so awak ingat fungsi dia menyingkirkan CO2 dalam atmosfera. Okay, so yang pertama, antara langkah ataupun teknologi yang ada yang berkaitan dengan teknologi emisi negatif, teknologi solar. Pernah tengok tak? Mungkin di kawasan taman awak duduk ada rumah yang pakai teknologi solar. Ini kalau bil elektrik yang mencecah sampai 500, 400, biasanya orang akan pakai teknologi solar yang mana dia sangat mahal. Okey, dia sangat mahal. Kos untuk satu rumah boleh mencecah sampai 40,000 sampai 100,000 RM untuk rumah lah. Kalau kilang-kilang lagi lah. Okey, jadi sumber tenaga solar ni maksudnya boleh baharu. Okey, dia mengurangkan bergantungnya kita kepada tenaga elektrik semata-mata. Ada yang rumah siapa-siapa gunakan teknologi solar pasang di bumbung? Ada tak? Tak ada. Okay. Kalau ada ya boleh share nanti dalam gambar dalam kelas ke, tunjuk bumbung rumah awak teknologi solar. Okay, so dia tidak bebaskan karbon dioksida. Ini dia panel solar letak di atas bumbung Okay, so bila matahari terik, okay, dia bekalkan tenaga elektrik kepada rumah. Jadi penggunaan tenaga elektrik yang kita guna di rumah biasa-biasa ni, dia menghasilkan kesan yang buruk juga terhadap alam sekitar. Jadi ini antara kaedah untuk mengurangkan, tapi mahal lah. Okay, yang kedua, bangunan hijau. Okay, bangunan hijau. Dia ada tanaman vertikal yang boleh serap karbon dioksida dan boleh tanam makanan. Okay, kita tengok. Okay, ini dia tanaman vertikal. Okay, jadi agak canggih lah. Mungkin tak pernah tengok kan. Kalau solar tadi mungkin kita pernah tengok. Okay, so di bangunan hijau ni siap boleh tanam tumbuh bercucuk tanam. Betapa canggihnya. Okay. Yang ketiga, kereta hybrid. Dah ada kat Malaysia pun dah ramai pakai kan. Contohnya Honda Honda CRZ kot. Ada Honda CRZ kalau tak silap jagulah. CRZ kereta hybrid ni maksudnya campuran. Dia gunakan petrol dan dia gunakan elektrik. Seperti mana kita tahu petrol bebaskan CO2. Jadi bila kereta tu kurang menggunakan petrol, kuranglah pembebasan CO2, karbon dioksida. Kereta elektrik tidak bebaskan CO2 langsung. Ini kalau kereta elektrik. Okay, so nanti kita boleh search contoh kereta Tesla. Tesla ni kereta elektrik 100%. Okay, jadi dia langsung tak bebaskan karbon dioksida. Nampak dia tengah cas. Okay. Hybrid adalah gabungan. Kereta elektrik dia bergantung terus kepada elektrik. Tengok dia cas. Macam cas handset lah. Okay, yang keempat, biodiesel. Last week awak belajar apa dia biodiesel kan? Okay, jadi biodiesel maksudnya sumber-sumber semula jadi. Seperti contoh, menambah minyak kelapa sawit ke dalam petrol. Teknologi canggih. Kita gunakan minyak kelapa sawit ke dalam petrol
So minyak kelapa sawit ni dia kurang membebaskan karbon dioksida. Okey, dan yang kelima ada microalga marine. Okey, marine maksudnya dalam air lah. Okey, jadi microalga ni alga lah, lumut. Kalau kita bahasa mudah kita lumut. Okey, jadi itu ada 5. Yang mana bagi awak mudah nak ingat? Cuba pilih antara 5 ni, pilih 2. Yang mana mudah awak ingat, yang awak boleh tengok, yang selalu awak tengok di sekitar awak. Solar dengan bangunan hijau. Okey, ada yang pilih solar dan bangunan hijau. Okey, lagi? Solar dengan kereta hybrid. Bagi cikgu pun suka yang bukan suka, maksudnya kita selalu tengok kan, solar dengan kereta hybrid, sebab kita dah pernah tengok. Jadi ada 5 untuk awak sekurang-kurangnya menjawab soalan peperiksaan. Biasanya ditanya 2 atau 3. Sebab kalau nak ingat 5 ni mungkin satu perlukan awak menghafal lebih banyak kan. Jadi at least awak ingat betul-betul 2 contoh. Macam tu. Jadi otak tak terbeban sangat. Tapi perlu tahu semua. So first kali perlu tahu tujuan. Apa tujuan teknologi emisi negatif? Untuk menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Dan ingat contoh. Ada 5, ingat 2-3 contoh. Kalau dapat explain lagi bagus. Contoh, teknologi solar. Kenapa awak pilih teknologi solar? Tidak bebaskan CO2. Kenapa pilih kereta hybrid? Kerana kurang membebaskan CO2. Nampak? Dah dapat 4 markah. Betapa mudahnya. So semua ni, semuanya alasannya tidak ataupun kurang bebaskan CO2. Okey. Itu dia. Ini adalah panel solar. Panel solar. Masjid Cyberjaya. Di Masjid Cyberjaya. Cikgu tak pernah sampai lagi Masjid Cyberjaya ni walaupun dekat. Ada kipas besar, pengudaraan dan ruang terbuka. Pengudaraan semula jadi, maksudnya tak bergantung kepada aircon. Kita masuk dalam masjid ni rasa sejuk je sebab ada kipas besar dan juga pengudaraan semula jadi. Maksudnya engineer bina tu dia set up supaya udara panas boleh keluar secara semula jadi tanpa penggunaan aircon. Okey, ini kumpul air hujan untuk flush. Maksudnya dalam toilet tu untuk flush. Pencahayaan semula jadi berbanding dengan kita guna lampu-lampu. Jadi ini adalah satu inisiatif kita lah untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik, solar dan juga cahaya, gunakan cahaya semula jadi, maksudnya cahaya sekitar cahaya matahari lah. Okey, kemudian kita gunakan tenaga LED. LED ni dia menggunakan tenaga elektrik yang kecil sebab watt dia kecil. Anugerah Platinum Green Building Index Masjid Cyberjaya. Nanti nak kena pergi ni nanti boleh ambil gambar kat sini. Okey, ini adalah cara-cara membuat lampu solar. Okey. Dia menggunakan bleach and Clorox dengan campuran dengan air. Boleh try ni tapi kena panjat bumbung pula. Nampak. Hebat. Okey, menggunakan bleach dan juga air. So bila ada cahaya matahari, nanti dia akan membebaskan cahaya. Sebab apa? Sebab ini adalah reflected pantulan cahaya. Okey. Ini vertical garden tadi. Nampak walaupun duduk di rumah atas apartmen,
still boleh bercucuk tanam vertical garden. Maksudnya tak menggunakan tanah sangat. Jadi tumbuh-tumbuhan ini dia akan menyerap CO2 untuk proses apa? Kelas? Proses apa? Tumbuhan-tumbuhan ni buat serap CO2? Nah, Nur Hazirah nampak macam nak jawab tadi. Fotosintesis. Fotosintesis, betul lah. Fotosintesis, okey, bagus. Okey. Okay, dan tanaman makanan sendiri perlu ruang yang kecil saja. Ada salad, ada sawi kan. Sekarang ada bayam Brazil yang kita boleh tanam dalam pasu saja. Okey, so kalau kat rumah awak belum ada apa-apa tanaman sayur yang simple-simple macam ni, silakan bertujuk tanam. Bayam Brazil tu mudah aja nak tanam kan, keratan batang saja. Okey. Ini konsep deco lah. Maximalist ni maksudnya orang yang suka hias macam-macam. Minimalist ni adalah minimum saja. Suka yang mana? Tepuk dada, tanya selera. Okay. So minimalist ni mengurangkan penggunaan bahan-bahan lah. Kalau tengok kat sini macam-macam dia ada. So kalau minimalist dia kurang sisa buangan. Lama-lama awak bosan kan? Banyak barang ni nak mengemas pun susah, ada habuk. Lama-lama akan buang. So minimalist ni less is more. Maksudnya lagi sikit lagi bagus. Nak mengemas pun tak susah kan? Okay, dan kemudian paperless. Seperti sekarang banyak menggunakan kan? Borang pun isi borang online. Itu paperless lah. Apa maksud paperless? Tanpa kertas. Okay, ataupun kurangkan penggunaan kertas. Sebab untuk menghasilkan kertas, pokok-pokok perlu ditebang. Kertas daripada pokok. Okay, jadi paperless ini menyelamatkan bumi kita lah. Okay, awak nampak kat sini kita sekarang menggunakan Google Meet. Okay, Google Meet pembelajaran online kan. Tapi tak ada kaitan dengan paperless. Yang paperlessnya yang kita ada sekarang Google Classroom. Cikgu ingat pun nanti tak tahulah sama ada awak masih ada masalah tak dengan Google Classroom. Cikgu akan tanya cikgu-cikgu lain lah dia ada guna tak untuk kelas 5D 5H ni. Okay. Sebab ini guna untuk kumpul bahan kan. Kalau dulu kita kutip kertas, hantar buku. Sekarang awak snap je masuk ke dalam drive. Drive di cloud, awan. Okay. So itu paperless. Ni sekarang nak bawa bekal pun tak boleh sebab memang duduk kat rumah. Ini kalau nanti sekolah dah buka balik. Ini adalah plastik yang sedang diharamkan di Selangor dan beberapa negeri. Polistiren. Kerana polistiren itu mengambil masa kira-kira 1000 hingga 1 juta tahun bagi dia mereput. So dia memberi kesan kepada alam kita lah. Tetapi sebekas Tupperware nak cuci tak sampai pun 5 minit kan, kecuali berminyak-minyak sangat. So ini adalah inisiatif untuk mengurangkan sisa buangan plastik. Ini shopping. Sekarang satu beg plastik 2 sen. So kalau ni 2 sen, 2 sen, 2 sen, 2 sen, 2 sen, 2 sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah RM. Ini 4 sen dah. Okay. Benda ni awak buang je. Kan? Buang. Jadi itu adalah satu pembaziran. Jadi kita gunakan beg kitar semula. Cikgu. Ya. Kan ada kedai juga yang guna beg plastik biodegradable tu kan? Okay. Itu tak apa Itu tak apa. Sekarang ni
biodegradable tu awak pasti tak plastik dia nipis kan? Awak nak isi gula pun koyak, balik rumah terkoyak lah. Betul. So plastik biodegradable ni dia mudah reput. Kalau tadi plastik yang lama tu kan, plastik yang lama-lama tu ambil masa 1000 hingga 1 juta tahun untuk mereput. Jadi dia bagi kesan pencemaran terhadap alam sekitar kita lah. Kalau yang sekarang biodegradable tu dia mudah reput. Dalam masa beberapa hari, seminggu dia terus reput. Sebab tu dia lembut kan, mudah koyak. Itu sebab tu dia charge 2%. So ada banyak isu kat situ lah. Kata kedai nak ambil untung lah. Itu sebenarnya nak didik kita supaya kita bawa beg sendiri. Sebab plastik ini pun walaupun dia mudah reput, tapi dia boleh menyebabkan pencemaran juga. Rakyat Malaysia ni kebanyakannya kelas ni tak lah suka buang rata-rata. Tong sampah ada kat sebelah, dia letak atas tong sampah kan. Tengoklah kat kantin kita selalu macam tu kan, ada atas meja. So biodegradable tu adalah satu inisiatif yang mengurangkan penggunaan plastik yang sukar reput. Okay. Jadi ini inisiatif dia menggunakan beg shopping lah. Okay, kat Jepun okey lah naik basikal. Sejuk. Kalau kat Malaysia ada juga ada sekarang di Kuala Lumpur geng-geng folding bike. Kan? Folding bike, pergi kerja naik folding bike. Ingat kat Jepun saja boleh buat. Pakai coat semua, naik basikal lipat, dan dia masuk public transport seperti LRT. Cikgu pernah tengok ramai buat macam ni. Bos-bos kat pejabat KL lah. Bukan sekadar pekerja biasa, bos-bos pun naik basikal lipat. Tapi basikal lipat ni pun boleh tahan sampai 9,000 kan. Itulah. So ini adalah inisiatif untuk mengurangkan pencemaran udara. Sebab kalau semua pergi ke sekolah naik kereta masing-masing, setiap kereta menghasilkan asap kan, sebab menggunakan minyak. Jadi kita boleh berkongsi kereta, tapi sekarang zaman COVID ni memang tak boleh lah. Satu kereta maksima 2-3 kan. Carpool ni maksudnya share car. So sebelum COVID kita digalakkan carpool. Okay, menumpang. Gila-gila lah, esok naik kereta kau lah. Lusa naik kereta aku pula kan. Macam tu. So antaranya menggunakan naik basikal, public transport. So dia akan mengurangkan CO2. Jadi ini adalah contoh-contoh apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan pencemaran ataupun pembebasan. Awak boleh pilih 2-3 yang mudah. Bawa bekal, gunakan shopping bag, gunakan public transport. Kalau awak bagi contoh naik basikal ke sekolah pun boleh. Okay. Cikgu dulu naik basikal sejauh 10 km ke sekolah. Sekolah menengah tu. Sebelum ada motor. Okey, ini adalah hybrid ataupun electric car. Hybrid dia gabungan. Kalau elektrik memang sepenuhnya bergantung kepada elektrik lah. Okey, Jepun, Singapura menggunakan kereta sehingga 10 tahun saja. Maksudnya selepas 10 tahun kereta itu tak boleh tak dibenarkan masuk berada di atas jalan raya. Okey. Alright. So sekarang kita dah habis subtopik 3.3. Okay, kita test dengan beberapa soalan. Okay. Itu saja jawapan. Okay, ada 3 soalan. Ready nak jawab? Boleh tengok buku. Okay, boleh buka buku. Yang pertama, jawab cepat-cepat Sekarang dah 11.50 dah. Apakah yang dimaksudkan oleh teknologi emisi negatif? Seorang jawab. Menyingkirkan karbon dioksida. Okey, menyingkirkan karbon dioksida.
teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Jadi sekarang awak tambah, ambil daripada ayat sini, teknologi yang menyingkirkan karbon dioksida dalam atmosfera. Okay, mesti ada perkataan atmosfera. Tak cukup lengkap tadi tapi bagus. Nombor 2. Orang lain pula. Satu contoh. Berebut pula. Siapa? Mikroalga marin. Mikroalga marine. Ada perkataan marine kan? Marine tu maksudnya dalam air lah. Apakah hubungan antara teknologi solar dengan teknologi emisi negatif? Dia ada contoh, satu contoh emisi sifar karbon. Sudah. Emisi ni cikgu cakap tadi, emisi ni sebenarnya bebaskan. Jadi teknologi solar ni dia tidak membebaskan karbon. Contoh emisi sifar karbon. Maksudnya teknologi ni tidak membebaskan karbon. Digunakan cahaya matahari kan. Solar ni cahaya matahari, tenaga cahaya matahari pula. Matahari. Tenaga matahari dia akan membekalkan tenaga cahaya. Yang akan bertukar kepada tenaga elektrik. Alright. Okay, ada lagi. Slide last. Okay, ada berapa soalan? Mengapakah pertumbuhan PBB perlu memainkan peranannya secara efektif, secara berkesan untuk menangani isu alam sekitar? So, jawapan dia, kerana PBB adalah terdiri daripada ahli daripada pelbagai negara seluruh dunia. Jadi isu alam sekitar pada peringkat antarabangsa, itu peringkat global, hanya berjaya ditangani oleh PBB. Dia tak boleh harapkan negara Malaysia, tak boleh harapkan Singapura. Dia perlukan kerjasama seluruh dunia. Okay. Alright, jadi sekarang kita dah 11.52, ada masa sedikit ni. Okay, cikgu, ada berapa orang ni? Ya, Alhamdulillah makin ramai. Okay. Cuma ada beberapa yang gunakan ID mak, ID ayah ke, nanti bagi tahu kalau ada, biasa ada. Sekarang macam tak ada dah. Okay. Sebab cikgu rekod ni, dia automatik rekodkan kehadiran awak. So nama-nama yang selalu tak hadir tu akan diberi kepada pengetua lah. Okey, jadi cikgu dah bagi link untuk awak jawab tadi. Okey, nama penuh. Dan tak ramai yang jawab hari tu kuis alam sekitar ni. 30 orang saja. Ada 30 orang saja yang jawab. Okey, kemudian mana tadi? Dah hilang dah. Ini sainsnya. So isi ini tiket keluar ni maksudnya penilaian lah. Awak nilai diri sendiri, cikgu nak tambah sikit lah. Okey, sebab ada beberapa kawan awak tak boleh masuk kelas live. Saya so awak pilih secara, kalau yang live ni, live Google Meet, atau yang kedua ni mungkin tengok rakaman YouTube. Ini untuk kawan-kawan yang tak dapat masuk nanti. Jadi sila jawablah semua ni. Cikgu dah bagi link tadi, sila jawab terus sebab ada masa 6 minit lagi. Okay. So yang belum buat kuis pun cikgu akan bagi lagi sekali link kuis hari itu. So sekarang kita dah habis topik bab 3 Jadi silalah awak terus buat modul ni, SPS ni. Sebab kita susah sikit nak bincang secara kelas online ni. Melainkan bab 4 nanti insyaAllah kita kena bincang juga, sebab bab yang agak
susah. Macam yang bab 3 ni kita banyak belajar benda-benda menghafal kan. Awak boleh tengok buku. Bab 4 nanti kita perlukan latihan yang banyak. Kadar tindak balas. Bab baru, silibus baru di kata 5. Okay? So ada apa-apa soalan lain? Ada apa-apa soalan lain? Tas? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, jadi apa yang kita belajar hari ini? Peranan PBB dalam isu alam sekitar. Yang kedua, contoh-contoh teknologi emisi negatif. Emisi bebas. Ini berkaitan dengan CO2. Ada beberapa tadi Jadi itu yang awak perlu tahu hari ini. So kalau tak ada apa-apa, terus jawab Google Form yang cikgu bagi itu. Okay, kemudian kehadiran hari ini dah ada ni. Dah secara automatik dah dirakam oleh Google Meet. Kita ada sebanyak 27 orang. Okey, semakin baik kehadiran nampaknya. Tapi malangnya tak sampai separuh. Kelas awak 2 ni total 65. 65. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallah. Astaghfirullah. Wal 'asr إلى الذين آمنوا وتواصوا. Okay. Terima kasih atas kehadiran. Okay. Kita teruskan perjuangan kita PDPR ni. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu, lupa nak tanya cikgu. Apa tu nanti untuk exam PPT ni still ada kan? Sepatutnya ada lah. Tapi pelaksanaan dia tak pasti macam mana. Oh. Tak apa, tunggu untuk je. Untuk macam mana cikgu? Untuk? Times. Untuk SAS macam mana? Masuk apa semua? Okey, itu belum dibuat lagi. So itu nanti dibincang dalam cikgu sains-sains tu dah akan bincang lah. Sebab ada kelas yang dah masuk kadar tindak balas kan. Macam awak tertinggal sikit sebab cikgu terlibat dengan SPM hari tu. Apa-apa pun cikgu akan maklum. Jangan risau. Okey, baik cikgu. Terima Buat kasih je. cikgu. Alright, sama-sama.